Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pelajar saya di VN2. Okey, saya harap semua dalam keadaan sihat walafiat ya. Okey, saya hari ni saya nak buat kelas untuk online masa untuk PKP ni. Okey, tajuk kita pada hari ni, kalau ni saya nak ajar awak cara untuk buat buku menu buku menu yang kita tertangguh sebelum cuti tu. Okey, nota saya dah ada bagikan dalam Google Class. So apa-apa aktiviti nanti saya akan upload dalam Google Class lah. Okey, untuk pembelajaran pada hari ni saya nak tunjukkan saya buat video dan saya akan upload video ni dalam WhatsApp. Nanti awak boleh follow lah, saya guide awak guna video ni. Untuk cara pembuatan buku menu menggunakan platform Canvas untuk Canva. Dia lebih mudah lah, sebab banyak yang gunakan Canva ni sebab dia free Ada app lain yang boleh gunakan. Tapi bagi saya untuk lebih mudah lah, ni kita gunakan Canva lah. Okey. Assalamualaikum semua. Okey, saya teruskan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, produce a menu. Terdapat beberapa item yang perlu anda ketahui sebelum anda produce untuk buat satu buku menu atau kad menu Okey, seterusnya perkara yang perlu dipertimbangkan dalam penghasilan menu. Okey, yang pertama ialah kertas. Okey, kertas ni dia merujuk kepada kekuatan, tekstur, warna dan kelegapan. Okey, untuk produce buku menu atau kad menu, perkara yang penting ialah kertas. Kertas tu dia merujuk kepada kita punya ketahanan kertas, tebal atau nipis. Okey, contohnya untuk membuat satu buku menu, kekuatan kertas tu amat penting. Sebab kebiasaannya kertas ni memerlukan untuk long term, satu penggunaan yang lama. Dalam sesebuah premium makanan, restoran ataupun kedai-kedai makanan lah. Okey, kebiasaannya untuk produce buku menu, kertas yang digunakan biasa tebal. Dia bukannya yang nipis. Biasa kebanyakan yang kalau yang nipis-nipis dia orang akan laminate lah. Lepas tu tekstur kertas tu mesti dalam keadaan tidak mudah rosak. Tidak mudah rosak tu maknanya kertas tu, kalau awak perasan untuk macam kertas A4 biasa tu dia nipis. So kalau awak terlipat sikit dia dah nampak renyok kan. Okey, lepas tu penggunaan warna. Warna kertas pun memainkan peranan dalam penghasilan buku menu atau kad menu. Sebab apa? Kalau buku menu awak tu, untuk mendapatkan buku menu yang menarik, warna kertas tu mestilah menarik juga. Takkan awak nak buat buku menu awak warna yang tak menarik kan. Contoh macam tema awak tu, tema restoran awak tu western, tapi awak punya warna buku menu awak warna pink. Benda tu tak sesuai. Biasa kebiasaannya macam buku menu untuk western ni dia guna white and black. Okey, seterusnya lah pencetakan. Mestilah saiz besar dan hasil cetakan yang mudah dibaca. Okey, pencetakan ni. Okey, sebelum awak buat buku menu tu, awak kena pastikan penggunaan tulisan awak tu mesti jelas. Mesti orang customer senang baca. Maknanya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil awak punya tulisan dalam awak punya buku resipi, buku menu. Sebab apa? Tak semua golongan yang mata diorang ni, sebagai customer, mata dia ni apa orang cakap, jelas dalam penglihatan untuk tengok. Macam mana kalau ada customer tu yang dah berumur, yang rabun. So kalau awak buat tulisan terlalu kecil, pelanggan akan suka untuk membacanya. Okey, seterusnya yang ketiga ialah warna. Penggunaan warna yang dipilih untuk kertas
dan jenis warna haruslah sesuai. Okey, macam saya cakap tadi, sama macam yang dekat nombor 1 tadi, kertas. Warna ni main peranan. Sebab apa? Ikut pada konsep awak punya restoran dan jenis menu yang awak nak buat. Macam saya cakap, kalau contoh awak pilih western, warna yang sesuai untuk western ialah black and white. Takkanlah kita nak buat buku menu tu tema kita western, kita menggunakan warna-warna yang striky. Benda tu tak sesuai. Kalau awak tu, kedai awak tu untuk tema kanak-kanak, sesuai lah kita gunakan warna-warna yang striky, warna-warni. Sebab apa? Benda ni kita buat buku menu ni nak fokus untuk menarik pelanggan. Okay. Okey, yang keempat, keseimbangan. Okey, dalam keseimbangan ni dia memfokuskan keseimbangan dari segi susunan kategori menu yang ditawarkan mengikut pada konsep restoran. Okey. Keseimbangan daripada susunan kategori menu. Okey, maknanya ni keseimbangan ni, contoh awak milih restoran awak tu konsep Arabik. Okey, susunan menu awak tu mestilah sesuai dengan awak punya konsep restoran awak. Contoh, takkanlah awak punya konsep, awak memilih konsep Arabik, menu awak tiba-tiba ada western, chicken chop. Benda tu kan tak sesuai. So kebiasaannya kalau menu-menu macam awak pilih konsep restoran awak tu Arabik, menu awak mestilah macam nasi mandi, shawarma, kebab, benda tu. Kita kena buat sesuatu tu untuk produce buku menu sesuai dengan konsep apa yang kita pilih untuk restoran kita. Okey, yang kelima, pelbagai. Kepelbagaian penawaran makanan dalam setiap kategori termasuk produk, suhu makanan dan teknik memasak. Okey, pelbagai ni kalau awak pergi untuk macam restoran besar, seperti Chicken Rice Shop, restoran 5 bintang, hotel-hotel 5 star, awak akan nampak dekat buku menu diorang tu akan ada satu kat bawah tu, dia akan bracket, tulisan dia kecil je, jenis-jenis bahan yang digunakan. Okey, contoh nasi Arab, konsep restoran awak nasi Arab, dekat bawah tu akan dia tunjukkan ingredient dia, tapi dia tidak masukkan semua ingredient keseluruhan. Dia ambil yang ingredient yang utama, seperti pakai beras mati, menggunakan sirloin, daging yang berkualiti, rempah ratus dia pakai. Itu contoh. Okey, contoh macam konsep awak western pula, bahan apa yang dipakai dalam tu, contoh black pepper, white pepper. So pelanggan akan tahu serba sedikit, diorang baca daripada buku menu awak, okey ini ingredient yang dipakai. Okey, sebab ada segelintir pelanggan ni dia nak detail, dia nak tengok apa benda yang kita pakai. Ada yang segelintir lagi tak kisah, just order je. Sebab manusia ni lain-lain kan. So kita lagi kalau ikut daripada apa yang perlu ada dalam produce buku menu ni, kita kalau boleh kita ikut lah. Sebab kita ni kan kalau nak buat tu, buat satu restoran tu ikut konsep ke, kita perlu ikut apa benda yang kehendak yang diperlukan dalam untuk produce buku menu. Okey, yang keenam, komposisi. Berapa banyak kelebihan tertentu yang ada dengan entry tertentu. Okey, contohnya komposisi ni, kelebihan yang ada dekat menu awak tu. Contoh saya ambil, awak buat contoh konsep awak ni western. Okey, apa benda ingredient yang ada dalam tu, kelebihan yang ada dalam tu. Contoh kan, protein, ada fiber. Dalam satu komposisi tu, dalam plate makanan awak tu ada apa. Contoh macam western tu awak ada daging, awak ada coleslaw. So dalam tu awak ada sayuran, ada makanan berat. Itu menunjukkan benda komposisi dalam setiap makanan tu. Okey, maknanya setiap pelanggan yang makan tu, okey, dia makan tu semua dia dapat dalam tu. Ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin. Kadang-kadang lepas tu ada yang letak buah-buahan dalam menu, dalam setiap menu yang disediakan. Okey, itu namanya komposisi. Okey, yang seterusnya, salinan deskriptif. Penjelasan satu deskriptif tentang bagaimana item disediakan dihidangkan. Okey, macam saya menunjuk tadi, yang dekat
dekat nombor 5 pelbagai. Okey, dia sama je lebih kurang salinan CCTV. Salinan CCTV biasanya dia akan menerangkan sesuatu produk yang awak buat. Produk yang ada dalam setiap menu yang disediakan dekat restoran tu, dalam buku menu. Biasanya benda ni dia kecil je dekat tulisan bawah. Bagaimana cara item ni dibuat? Apa yang ada dalam menu tersebut? Apa yang ada dalam ingredient yang digunakan dalam menu tersebut? Saya cakap pelanggan ada segelintir pelanggan yang ingin tahu benda lah tu. So kalau untuk menghasilkan buku menu yang baik, awak perlu ada sediakan deskriptif ni untuk memberikan kesenangan pada pelanggan untuk mengetahui apa benda yang awak gunakan dalam setiap masakan. Okey, yang ke-8, trust in menu. Setiap harta yang diterangkan pada menu mesti diterangkan secara tepat. Okey, trust in menu. Okey, macam benda lah ni, untuk deskriptif ni, benda yang penggunaan yang awak guna, benda yang awak guna dalam untuk menu di restoran awak tu, awak kena terangkan dengan betul. Tak boleh tipu. Sebab apa sebab ada segelintir pelanggan dia contohnya dia makan awak punya restoran awak, konsep awak western. Okey, dia dah tahu makan makanan western tu, contoh dia pilih beef steak. Okey, dia tahu dia pernah makan kat restoran lain kan. Jenis yang pelanggan ni baru datang kat kedai awak. So dia nak try menu kat kedai awak. So dia nak comparekan menu awak tu dengan restoran yang dia dah pernah pergi sebelum ni. Okey, nampak? So kalau awak tipu ingredient dalam tu, penggunaan barang-barang yang apa yang ada dalam menu awak tu, dia akan menyebabkan pelanggan awak tak akan datang balik lah. Sebab awak sebagai tuan kepada restoran tu tipu cara penggunaan, cara pembuatan. Okey, seterusnya menu pelabelan. Apabila sebuah restoran membuat tuntutan nutrition atau kesihatan mengenai item menu, ia mesti membuktikan tuntutan tersebut. Okey, untuk pelabelan pula, apa yang perlu sebab apa sebuah restoran perlu ada pelabelan. Okey, saya ambil contoh restoran yang besar seperti Chicken Rice Shop. Setiap menu yang diorang buat tu, diorang akan pergi buat untuk test dekat Kementerian Kesihatan. Sebab apa? Nak pastikan kandungan nutrition, kalori yang digunakan betul. Sebab diorang yang berniaga tu, kalau awak perasan dekat restoran-restoran besar ni macam Chicken Rice Shop tu, menu diorang ni tak pelbagai sangat. Menu diorang ni maknanya dia jual contoh macam tom yum, kek, apa benda semua tu menu yang sama tiap-tiap hari. Dia menu diorang tak berubah. Sebab apa? Sebab semua kalau macam tu, menu-menu diorang ni semua diorang dah klarifikasikan setiap ingredient yang digunakan untuk dalam satu hidangan mereka. Contoh daripada fat, protein, nutrition. So benda lah ni dalam ingat tu diorang ni, restoran macam ni ramai pelanggan. Sebab pelanggan suka ni sebab diorang tahu apa yang restoran tersebut ada. So pelanggan tak risau nak bandingkan dengan kedai-kedai makan yang biasa lah. Okey. Okey, yang ke-10, penyenaraian item. Item hendaklah disenarai pada menu mengikut susunan yang betul. Okey, untuk yang ke-10 ni, penyenaraian item. Okey, item awak ni dalam untuk awak produce buku menu atau kad menu ni, item yang paling penting sekali dalam setiap, macam saya dah ajar sebelum ni kat kelawak, ada 5 item yang dalam untuk menghasilkan buku menu. Yang pertama, awak mesti ada main course, awak mesti ada dessert, yang kedua entry, appetizer, soup dengan beverage. So okey, 5 item ni awak kena susun. Okey, dalam buku menu awak kalau boleh, kalau contoh awak buat set kan, set makanan tu, okey, apa benda? Yang pertama main course. Okey. Lepas tu awak punya appetizer apa? Soup awak apa? Lepas tu dessert. Lepas dessert beverage, air. Benda ni awak kena susun dengan betul lah. Untuk yang ambil set. Okey.
Kalau contoh macam ala carte tu tak kisahlah, ala carte tu sebab macam buffet tu sebab makanan memang dah terhidang kan. So pelanggan akan boleh ambil je lah untuk macam set menu ni. Pertama customer datang, apa benda yang awak kena bagi. Contoh benda yang customer yang macam sebelum saya cakap, kalau buat restoran untuk set menu, yang pertama appetizer. Mesti hidangkan dulu dengan orang cakap tu macam untuk customer macam ala perut. So benda-benda yang kecil untuk pelanggan ala perut. Okey, lepas tu baru datangkan main course dia. Lepas main course datang dengan soup sekali. Lepas tu kita last sekali kita bagi dia dessert. Lepas tu dengan air. Okey, yang seterusnya yang ke sebelah ialah saiz menu. Saiz yang cukup besar, jelas dan tidak terlalu padat dan mempromosi item makanan dalam menu card. Okey, yang ni untuk saiz menu sama juga macam yang awal tadi. Saiz yang cukup besar, jelas dan tidak terlalu padat. Okey, maknanya awak buat buku menu awak atau kad menu awak tak perlu macam padat, tak perlu macam macam orang cakap serabut. Semua benda awak nak letak dalam tu. Dia kalau boleh biar kita buat simple. Kalau awak pergi kat restoran besar, diorang punya buku menu tu simple je. Dia just tulis menu, harga. Mana kalau biasa kalau awak nak susun tu hot item tu mesti paling atas. Sebab apa? Expectation untuk pelanggan ni, menu yang paling atas adalah menu yang paling sedap. Awak boleh buat macam tu. So susunan harga pun macam tu, daripada mahal, lepas tu terus ke bawah. Yang paling murah sekali. Dia awak tak boleh buat nak awak punya menu awak tu yang hot item kat bawah, harga berterabur. So benda ni menyukarkan pelanggan. Okay. Lepas tu yang ke-12, reka bentuk menu. Perlu mencerminkan dekorasi dan tema sesuai operasi restoran. Okay, macam saya cakap untuk buat buku menu ni, kita kena tahu konsep apa yang kita nak, konsep apa yang kita buat. Contoh macam awak pilih konsep Arabic, so awak punya dekorasi untuk kad menu awak pun perlu ikut Arabic punya style. Kalau macam awak buat Western, English punya, so awak kena ikut Western punya style. Awak tak boleh nak campur-campurkan ni. Ini yang untuk produce satu buku menu yang berkualiti. Okay. Saya teruskan dengan slide seterusnya. Okay, ni untuk merchandising, pemilihan barang. Apa benda yang perlu ada dalam pemilihan barang untuk buku menu awak. Okay, penyediaan ni pengeluaran produk ke pasaran yang sesuai pada masa yang tepat dengan paparan yang teratur dan menarik. Okay, ni penerangan dia. Pengeluaran produk ke pasaran yang sesuai pada masa yang tepat dengan paparan yang teratur dan menarik. Okay, mana maksudnya kat sini, awak nak buat restoran, so awak nak pasarkan awak punya tu biar orang kenali restoran awak. Okey. Dia sama juga, dia merujuk pada buku, untuk buku menu awak. Selain daripada konsep kedai awak, awak punya susunan atur daripada kedai awak. Okey. Kebanyakan macam orang nak promote ni, orang akan bagi flyers menu. Okey, untuk tarik customer datang. So customer akan kat situ, dia akan satu benda yang dia akan tengok dekat awak punya ni. Kalau sama ada awak punya ni buku menu awak ni menarik atau kad menu awak ni menarik, dia akan tertarik lah. Kemungkinan dia akan datang kedai awak dan cuba untuk menu-menu makanan dekat kedai awak semua. Okay. Okay, kandungan menu. The structure of menu. Kandungan menu disusun dalam bentuk urutan hidangan, course by course, yang bermula daripada appetizer, soup, entry, main course dan dessert. Okay, ni sama juga macam yang saya cakap produce menu tadi dekat slide yang awal tadi. Setiap buku menu awak atau kad menu awak perlu disusun dalam bentuk urutan. Okay, ini kalau macam ni untuk yang set lah. Kalau macam ala carte tu dia dah sedia dah. So customer akan tinggal ambil lah. Okay. Untuk susunan ni penting sebab apa? Kalau
benda ni memang dah orang cakap memang dia punya prosedur untuk penyediaan makanan untuk yang ambil set. Okey, contoh macam awak set buat masakan kampung, set menu kampung kan. Yang pertama awak ayam lemak, lepas tu ada nasi, ada ulam, ada sayur. Itu awak punya main course. Okey, dessert awak apa? Dessert awak contoh macam popia. Okey. Maafkan saya, bukan dessert appetizer awak apa? Popia, samosa. Okey, dessert awak kuih-kuih Melayu. Takkanlah awak punya konsep Melayu tiba-tiba dekat awak punya dessert ada aiskrim pula, banana split. Benda tu kan macam tak kena. Okey. Okey, seterusnya ni okey ni yang susunan pertama. Appetizer berfungsi sebagai merangsang membangkitkan selera makan. Okey, sebab apa? Customer yang datang kat restoran awak, dia sebab kita yang ini contoh untuk restoran yang konsep yang untuk penyediaan set customer yang datang ni dia datang mesti biasa macam lunch, dinner. Customer ni lapar tau, sebab benda set ni dia datang habis appetizer datang main course, habis main course datang soup, habis soup datang dessert, last sekali dessert lah. Beverage tu kita, sebab dalam tu ada 5 kategori beverage ni, sebab air ni biasa customer akan refill lah dekat waiter semua. So benda ni untuk macam orang cakap alas perut pada customer, nak tunggu untuk main course dia orang sampai. Okey, sebanyak kan ada kalau macam appetizer untuk makanan Melayu ni macam benda yang kecil, tapi dia macam untuk nak buat dia tu macam agak rumit lah. Contoh macam samosa daging, popia, benda yang untuk kalau boleh orang makan. Okey, aku saya makan ni saya dah tak rasa lapar sangat, untuk tunggu kepada main course. Kadang customer ni datang, dia orang ni lapar. So kalau tak ada benda yang kecil yang boleh buat alam perut orang ni, biasa customer tak senang lah nak datang dekat restoran tersebut. Okey, yang seterusnya soup. Soup ni terdiri daripada 2 jenis, thick soup, clear soup. Soup pekat ni contoh macam mushroom soup, seafood. Soup jenis ni biasa vegetable soup, julin, chicken broth. Dia ada panas dan sejuk. Kalau untuk clear soup, soup ni biasa kalau makan ni untuk orang contoh, sebab soup ni dia basah, so benda ni untuk biasa orang makan ni untuk contoh macam makan appetizer kan, benda tu macam agak keras. Dia punya tu lawannya dengan soup. Sebab apa? Soup ni boleh melembutkan makanan tu. Okey. Sebab benda ni yang penting susunan tu yang penting. Susunan tu kalau awak ikut susunan tu betul, maknanya awak punya untuk buku menu awak tu maknanya tercapai lah. Kalau awak ikut setiap benda yang perlu ada dalam penghasilan buku menu atau kad menu. Okey, yang ketiga, yang C, entry ni lah hidangan yang disajikan selepas hidangan sebelum main course. Hidangan lazimnya ditemui dalam menu panci klasik. Hidangan boleh terdiri daripada makanan berprotein seperti pasta, salad, seafood. Diporsi makan kuantiti yang kecil. Okey, entry ni sama macam, kalau entry ni dia sama macam appetizer. Ni yang saya cakap tadi, kuantiti yang kecil. Tapi kuantiti yang kecil, tapi cara penyediaan untuk buat dia agak rumit. Seperti pasta, salad, benda yang berprotein macam ikan. Kalau awak tahu kan, macam appetizer ni apa, macam kanape, sandwich. So benda yang kecil kebanyakan dia menggunakan benda yang high protein lah, seperti ikan, daging. Benda ni untuk entry ni pembuka selera, hidangan sebelum kepada main course. Okey, yang keempat di main course, terdiri daripada makanan yang berprotein seperti daging, ayam, ikan yang dihidangkan bersama
makanan berkarbohidrat seperti nasi, roti, kentang dan sajaran untuk melengkapkan satu hidangan. Okey, macam slide yang awal saya cakap dia, slide yang untuk produce a menu. Apa yang saya cakap kan, dalam setiap hidangan tu, untuk main course tu, orang makan dalam plate tu ada keseluruhan. Kalau boleh dikatakan ada keseluruhan, ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin. Sebab apa benda tu, kita nak completekan dulu, kita nak completekan komposisi makanan tu dalam tu. So sebab main course ni makanan utama, so makanan utama ni mesti perlu ada semua elemen-elemen ni. So maknanya customer makan tu, semua yang makan untuk main course, semua dia dapat. Protein dia dapat, karbohidrat dia dapat, vitamin dia dapat. Itu yang dinamakan main course. Okay. Okay, yang seterusnya lagi dessert. Dessert ni cakap pencuci mulut, masakan manis yang dihidangkan. Seperti kalau Melayu, kuih-kuih Melayu. Kalau Western punya dessert, banana split, aiskrim. Tu je lah. Benda ni tak susah. Kalau awak ikut flow yang flow untuk cara pembuatan buku menu ni mana objektif untuk awak buat buku menu ni tercapai lah. Okay. Okay, kita teruskan Okay, ni saya nak tunjukkan awak cara-cara nak buat buku menu guna apps apps ni memudahkan awak. Okay, kalau untuk nak senang, awak pergi, ini memang paling senang lah bagi saya lah untuk awak semua kan. Sebab benda ni free, apps ni, so awak boleh pilih lah template dia untuk buat buku menu awak. So awak pergi Canva, awak tulis Canva menu card. So awak pergi dekat sini, awak pergi custom ni, awak boleh pergi customize menu template online Canva. So awak pergi kat sini. Okay, yang penting awak kena apa? Awak kena register dulu. Create account. Okay, macam saya dah buat sini. Kalau awak nampak ni, account ni saya dah buat. So awak tak payah nak susah-susah. So kalau awak dah create account, awak tu je, okay, menu. Awak search kat sini. Okay, menu. Okay, awak pilih je, okay, menu. Okay, nampak dia dah keluar kat sini. Banyak menu-menu kat sini. So awak pilih lah konsep apa awak nak. Ada banyak je konsep. Kalau awak nak tahu, awak kat sini ada bakery, ada burger, ada pizza. So awak pilih je lah mana yang sesuai dengan konsep restoran awak nak. So macam saya bagi contoh kat awak Okay, saya pilih untuk buat, saya pilih untuk buat, sebab banyak sangat kat sini. Dia ada untuk air, beverage saja. Okay, dia ada smoke grill. So kalau sesuai lah kalau awak nak buat ala-ala western, awak punya restoran. Benda ni semua free ni, awak just ambil. Okay, contoh saya pilih untuk western Okay, nampak kat sini So benda ni, use this template. Okay, kat sini awak nampak, awak boleh edit tu. Nampak, smoking grill. So benda ni awak boleh tambah lagi, awak boleh besarkan. So awak nak smoking grill Zarif. Okay, nampak dia besar kan. So besar macam ni, awak boleh adjust sikit. Adjust bagi dia ni. Okay, nampak saya dah buat ni. Okay, ni awak punya ni. Yang penting awak kena listkan dulu barang-barang yang awak nak. Barang-barang apa benda awak kena listkan, menu-menu yang awak nak buat. Sebab kat sini je awak tinggal edit je. Lepas tu masukkan harga. Nampak kat sini. Contoh macam saya nak pilih ni, saya contoh kan. Sebab inilah satu yang bagi saya lah satu platform yang mudahkan awak untuk buat buku menu atau kad menu awak, yang tak perlu nak keluar modal, cuma just ada internet je. Jadi internet awak okey, awak boleh edit semua ni. So awak tak payah nak kena buat dekat dalam Word siapa. Awak just sini, awak dah listkan senarai barang awak tu ambil kat sini, awak besarkan dulu, awak boleh edit kat sini.
Okey, nampak? Setiap benda ni semua boleh edit. Awak tulislah menu-menu awak apa benda semua, stick ke apa benda. Okey, nampak? Kalau macam dah siap, tu boleh save. Nampak kat atas ni download. Okey. Dia kadang ada yang ni awak boleh ni awak boleh buat dia dalam JPEG. Awak pergi save je kat sini. Okey, saya bagi contoh lain Okey, ni saya terangkan kali kedua cara-cara dia Okey, kat sini. Okey, awak pilih design apa benda awak. Menu book. Okey, saya tulis Yang penting awak kena create account awak dulu saya tak nak nanti awak tanya saya banyak kali macam mana nak buat. Saya terangkan dengan lebih detail. Menu book. Okey, nampak kat situ saya tulis menu book. Awak search je kat situ. Okey, nampak. Okey, salah. Okey, design. Menu. Okey, menu. Okey, nampak dia keluar kat sini. Awak pilih je. So macam okey, awak nak buat kedai air kedai air. Kedai kan kebanyakan ada macam awak tengok macam Starbucks, menu diorang, Tea Life, Coffee Bean. Diorang kat situ cuma jual benda-benda dessert. Dessert dengan air je lah kalau awak pergi kat situ. Sama juga macam ni. Ni sama ke? Tapi ni wine kan. Wine tak sesuai. So banyak lah awak boleh. Okey, ni untuk coffee. Coffee pun ada. Nampak? Saya bagi contoh. Ni semua gambar-gambar ni awak boleh masuk, awak boleh nak tukar, awak boleh search kat gambar lain, awak boleh crop gambar ni. Nampak? Awak masukkan balik gambar yang ni. Benda ni semua awak boleh edit. So awak edit lah semua-semua kat sini. Janji awak edit semua. Awak masukkan benda yang awak nak, jenis-jenis makanan apa, air apa yang awak nak dekat restoran awak. So benda ni tak susah So kalau awak nak mahir, saya pun bukan nak cakap tapi boleh lah buat. Tapi benda lah ni awak kena try and error. Awak kena search. Tapi ada yang berbayar juga ni. So awak janganlah ambil yang berbayar. So awak ambil yang benda yang free je. Macam ni. Ni semua awak dah boleh edit. So benda ni menyenangkan lah. So awak tak payah nak fikir macam mana nak buat. Just saya awak create account je dah boleh dah. Lepas tu save. Nampak? Download. Okay. Download kan. Nampak? Prepare for your design. Okay, nampak? Okay, benda ni ni dia dah save kat sini dalam PDF. Kalau awak nak save mana-mana, awak copy je lah link ni. So dah save kat PDF. So awak boleh buka. Okay, nampak? Dah keluar dah. Contoh. Tak susah kan. Tapi awak kena rajin lah. Rajin explore benda ni. Tambahkan mantapkan untuk kemahiran awak. Mana awak tahu lepas awak belajar, awak nak buat satu restoran awak sendiri. Tak kisahlah konsep apa-apa, air ke, beverage ke, dessert, banyak boleh benda lah ni. So awak dah tak payah nak upah designer. So benda ni bagi saya lah permulaan awal tu untuk meniaga, untuk buat ni dengan modal yang, kalau kita ni ada punya modal yang besar, tak apa. Kalau kita je ada modal untuk rolling balik perniagaan kita apa, kita boleh guna ni lah. Kita tak payah nak upah designer apa benda semua, sebab kos tu semua mahal. So sebab dalam perniagaan ni costing tu, pembelanjaan tu kena dikawal lah. Sebab kita kalau belanja over limit pun tak bagus juga. Sebab kita kena ada backup untuk simpanan kalau kita ada emergency. Okay, ni dah jimatkan awak. Okay, nampak? Tak susah kan? Okay, saya harap apa yang penyampaian saya pada hari ni awak faham dah. Okay, ni sebab ni benda lah ni melibatkan awak punya assignment. Awak kena produce satu buku menu atau kad menu. So saya dah bagi detail-detail penerangan daripada awal sampai cara pembuatan. 2 kali saya ulang. Saya harap sangat student-student saya di VM2 faham apa penyampaian isi pembelajaran saya ke awak semua. Okay.
So untuk tugasan yang awak kena buat buku menu tu, saya nak awak gunakan platform Canva ni. Awak pilih lah, tak kisah. Yang penting awak tahu konsep awak. Konsep apa benda yang awak nak buat dekat untuk restoran awak. Lepas tu saya nak dah siap tu, awak hantar dekat saya kat dalam Google Class. Tak kisah awak attach gambar tu, awak bagi kat saya. Janji saya nak buku menu tu siap. Okey, untuk sebarang pertanyaan tak tahu, awak boleh WhatsApp saya kat dalam group. Saya tak kisahlah awak nak apa. Janji info melibatkan pasal pembelajaran lah. Jangan yang bukan-bukan awak bagi kat saya, okey? Saya rasa sampai sini ya kelas kita. Okey, saya nak waktu musim-musim PKP ni awak stay kat rumah. Okey, sebab saya tahu awak banyak kelas. Cikgu-cikgu lain pun ada buat kelas online. So saya nak awak be alert lah. Tak nak awak ketinggalan semua. Yang penting awak ikut arahan yang kajian bagi. Jangan keluar, awak stay kat rumah. Awak stay kat rumah, buat benda-benda yang berfaedah kat rumah. Okey. InsyaAllah ada umur panjang, kita jumpa lagi Saya nak awak jaga kesihatan, banyakkan cuci tangan, jaga kesihatan. Jangan terdedah dekat luar, jangan keluar. Kalau boleh jangan keluar, stay kat rumah je kan. Okey, itu je saja daripada saya pada hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh